Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang baru bersama dengan kami di waktu ini, untuk jam terakhir Destinasi setiap Khamis 5.15 petang, kembali untuk rancangan Usrati pada petang ni. Dan Alhamdulillah, Usrati edisi hari ini, hari Khamis 16 Oktober 2014, bersama dengan saya Mazlina Ismail dan juga tetamu Usrati hari ini. Bunyi settingnya berbeza sikit. Kalau selalu Siti dengan Ustazah Nafizah, hari ini petang ni bersama dengan saya Mazlina Ismail dan juga tetamu kita Ustaz Abdul Qadir Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, masuk khabar. Alhamdulillah. Selalu kalau tukar setting saya bertemu dengan Ustaz sekali lagi. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan perkongsian kita pada petang ini masih lagi dalam konteks yang sama. Dan kata Ustaz, ia juga ada kaitan dengan apa yang Ustazah Nafizah kongsikan minggu lalu. InsyaAllah. Dan insyaAllah mungkin Ustaz nak kongsikan tajuk dan perkongsian mukadimahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih pada Mas dan seluruh pendengar IKIM FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, petang-petang begini kita dah nak masuk minggu yang terakhir dalam tahun 1435 ni ya. Jadi tinggal lagi seminggu lebih sikit je. Tinggal 8 hari lagi, insya-Allah kita akan bertemu dengan tahun baru. Jadi mudah-mudahan kita sudahi tahun 1435 ini dengan kesudahan yang baik, insya-Allah, husnul khatimah yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan khatimah bagi tahun 1435 ini juga baik, insya-Allah. Jadi dalam tempoh seminggu ni kita kena pulun sungguh-sungguhlah bagi kesudahan kita pada tahun ni. Biarlah kita tamatkan dengan kesudahan yang baik, insya-Allah. Dan 1436 nanti mudah-mudahan kita sambut dalam keadaan tahun tersebut, insya-Allah, tahun yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita juga kita bawa menuju keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita nak bincang satu topik yang sebenarnya kesinambungan kepada apa yang telah disebutkan oleh Al-Fadilah Ustazah Nur Hafizah pada minggu lepas, yang mana mungkin ialah pasal pendengar-pendengar kita ni dia tak tahu Ustazah Nafizah tak ada petang ni, kan. Jadi dia setia tunggu bila nak dengar suara Ustazah Nafizah. Sekali yang keluar suaranya kasar pula, kan. Lain pula suara saya. Bukan ya. Tak lembut suara, kan. Jangan betulkan radio anda. Jangan betulkan radio anda. Memang dah betul lah tu, kan. Jadi kita sambung sedikit apa yang disebutkan oleh Ustazah Nafizah pada minggu lepas. Mudah-mudahan insya-Allah Ustazah Nafizah boleh sambung semula lah apa yang beliau telah sebutkan panjang lebar pada minggu lepas. Cuma di hujung-hujung tu Ustazah Nafizah ada senyatakan tentang antara yang merosakkan hubungan suami isteri, bapa, anak, keluarga dan sebagainya. Antaranya adalah sifat ego yang ada pada diri manusia. Manusia ni kadang-kadang bila ego dia tidak terkawal, dia tidak check betul-betul ego dia, maka ketika itu dia akan bawa kemusnahan dan kehancuran pada diri dia dan juga keluarga dia sebenarnya, ataupun institusi yang dia ketuai. Okey, pertama sekali marilah kita ambil apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat yang ke-18, Allah SWT bagi tahu pada kita cerita tentang Sayyidina Luqman. Jadi Allah Taala bagi tahu dalam situ, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa maksud dia? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Khaddaka, khad ini maksudnya pipi. Janganlah engkau memalingkan pipi engkau bagi manusia dalam keadaan sombong, dalam keadaan berpaling tu maksudnya berpaling dalam keadaan yang sombong lah. Dan kalau kita perhatikan perkataan as-sa'ru ni, perkataan wala tusa'ir, Allah Ta'ala gunakan perkataan tu. Allah Ta'ala umpamakan sebenarnya orang yang berpaling ni seperti mana penyakit yang ada pada unta. Unta ni dia ada satu penyakit macam kita panggil, kalau manusia kita panggil macam beguk lah. Dia susah nak pusing. Dia susah nak pusing tu. Jadi dia ada penyakit, paling je ke tepi. Jadi dalam bahasa Arab perkataan penyakit itu dia panggil as-sa'ru. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan yang sama untuk mengumpamakan manusia yang sombong, manusia yang tak nak ataupun sengaja berpaling daripada orang dengan kerana kesombongan dan ego dia yang melampau. Disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau buat begitu. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan gembira yang bersangatan dengan kesombongan. Berjalan pun berjalan belagak aja, kan. Saya teringat cerita Piramli dulu, kan, cerita
Alibaba dengan 40 penyamun kan. Bila dapat je harta kan, bila dah dapat harta tu, kaya tiba-tiba tu, tiba-tiba terus tukar style jalan. Cara jalan pun terus berlatih. Macam mana cara aku berjalan cara orang kaya ni. Macam seolah-olah cara berjalan orang kaya dengan orang miskin ni lain. Cara berjalan orang kaya ni kena ada satu cara yang lain. Jadi Allah Ta'ala dah larang siap-siap. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Mukhtal ni maksudnya dia berkhayal bahawasanya dia ada kehebatan. Fakhur maksudnya orang yang berlebih-lebih dari segi berlagak, sombong, dia rasa dia hebat, dia rasa dia sempurna, dia rasa dia paling pemurah, dia rasa dia paling mulia, dia rasa dia paling banyak harta dan sebagainya. Kemudiannya dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala beritahu juga waqsid fi masyika waghdud min sautik. Maksudnya bila berjalan pun Allah Ta'ala beritahu jalanlah dalam keadaan bersederhana. Sederhana maksudnya tidak terlalu laju dan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sebab terlalu laju menunjukkan kesombongan, terlalu perlahan menunjukkan kelemahan. Dan waghdud min sautika, begitu juga tundukkan suara kamu, jangan menjerit-jerit, jangan melampau-lampau dan sebagainya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keldai. Okey. Kita perhatikan ayat-ayat ni memang cerita tentang kesombongan. Dan yang menariknya kalau kita perhatikan surah Luqman, Allah Ta'ala banyak ceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Cerita tentang wasiat ataupun nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bagaimana nak berurusan dengan manusia lain, dengan mak bapa, dengan orang lain. Jadi banyak. Dan antaranya inilah yang disebutkan berkaitan dengan kesombongan dan ego. Rupa-rupanya kalau kita hendak membentuk keluarga yang baik, kita nak jadi suami yang baik, nak jadi isteri yang baik, nak jadi anak yang baik, nak jadi mak bapak yang baik, maka sombong tu antara benda yang perlu kita jauhkan. Sebab penyakit sombong ni antara penyakit yang membunuh sangat-sangat dalam satu institusi keluarga. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengumpamakan orang yang sombong ni, Nabi SAW kata bi'sal abdu, manusia yang ataupun hamba yang paling buruk sekali. Hamba yang paling buruk sekali adalah hamba yang bakhil, hamba yang berlagak dan dia lupa tentang kebesaran Allah yang maha besar. Dan dia rasa dia boleh jadi samsing, dia lupa Allah Ta'ala yang maha gagah, yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan dia, bila dia buat kerosakan, dia lupa bahawasanya di sana adanya Allah yang awal dan yang akhir, yang boleh menghidupkan dan yang mematikan. Jadi ini adalah antara sifat sombong yang memang sangat-sangat berat sangat. Dan Nabi SAW bagi tahu, siapa yang ada rasa besar dalam diri dia, ada rasa belagak ketika berjalan, maka dia akan bertemu Allah SWT dalam keadaan Allah Ta'ala murka pada dia. Na'udzubillah. Dan kalau kita perhatikan pula, Allah SWT mencerca, bahkan Nabi SAW juga begitu, banyak sangat menghina atau mencerca orang-orang yang sombong, yang berlagak dalam banyak ayat Quran, dalam banyak hadis Nabi SAW. Dan dia adalah satu penyakit yang sangat-sangat membunuh. Jarang sekali orang yang kena penyakit ini melainkan dia akan binasa. Dan masalahnya pula, penyakit sombong ni ramai sangat orang ada. Ego. Mungkin ada yang dengar radio sekarang ni, dia kata tak ada tu orang lain tu. Tu sombong lah tu. Tu namanya sombong lah tu sebenarnya. Kan? Kalau dia kata dia tak ada tu, sombong lah tu. Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita perhatikan sebenarnya kan, kalau kita dengar satu benda, kita asyik tala ke orang lain je kan. Macam saya biasa sebut kadang-kadang dengar ceramah, kita kata baguslah ustazah tu cakap, baguslah ustaz tu cakap, tepat betul, kena betul, memang hebat, memang sempurna, memang tepat betul, kena pada jiran sebelah rumah saya. Kan? Dia tengok orang je kan. Tu memang ada penyakit sombong juga kadang tu. Sebab bila sombong, disebutkan oleh para ulama, dia kata sombong akan menyebabkan orang yang sombong akan terhijab daripada ilmu. Al-mutakabbir mahjubun minal ilm. Orang yang sombong dia akan terhijab daripada ilmu. Maksudnya dia tak akan dapat ilmu. Sebab orang yang takabur, dia rasa dia pandai dah. Bila dia rasa dia pandai, buat apa dia belajar lagi? Jadi kalau dia datang ke masjid, datang ke surau, dengar radio pun,
dia datang dan dengar itu hanya semata-mata mungkin untuk mencari kesalahan orang lain ataupun kesalahan ustaz tu sendiri. Kan, itu lagi teruk lagi. Jadi dalam keadaan macam tu dia takkan dapat belajar. Macam tu juga dengan suami yang sombong. Macam tu juga dengan isteri yang sombong. Dia takkan dapat belajar. Dalam keluarga ni, dalam rumah tangga, kita kena sentiasa belajar. Dia memang bukan sahaja dalam keluarga, bahkan hidup itu sendiri adalah proses pembelajaran. Kan? Jadi bila kita duduk dalam keluarga, kita sebagai seorang bapa, kita sentiasa kena belajar. Anak juga begitu, kena sentiasa belajar. Jadi kalaulah kita ada sombong, kita ada bonggak, kita ada rasa hebat, kita ada rasa lebih daripada orang lain dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan kita akan ketinggalan, kita akan makin jauh lagi daripada menjadi seorang bapa, seorang mak, seorang suami, seorang isteri yang baik sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan, iblis itu sendiri pun, kalau kita perhatikan kan, dia hancur binasa pun kerana itulah, kerana sombong. Dan ego dia tu kadang-kadang kalau kita perhatikan, ini disebutkan dia tak tahu yang dia tak tahu dia tak tahu. Ni faham ke tidak? Dia tak tahu yang dia tak tahu dia tak tahu. Ignorance tu ada. Sampai dia tak tahu pun kata bahawasanya dia tak tahu. Yalah, kalau kita tengok argument dia kan, argument dia bila dia tak nak sujud pada Nabi Adam kan, dia kata apa? Engkau ciptakan Adam daripada tanah, sedangkan engkau ciptakan aku daripada api. Argument dia tu dia rasa betul. Maka dia berhujah dengan argument dia, sehingga dia lupakan bahawasanya Allah Maha mengetahui. Bila Allah suruh sujud, maka yang terbaiknya adalah sujud. Tapi oleh kerana dia rasa ego, dia rasa apa yang dia sangka itu betul. Siapa bagi tahu dia betul pun? Mana ada teori kata tanah lebih hina daripada api, api lebih mulia daripada tanah. Tapi bagi dia api lagi mulia daripada tanah. Dia rasa dia ingat macam tu. Sebab apa? Sebab takabur. Tapi kalau dia nak belajar, kalaupun dia bertanya dulu pun boleh tahan lagi. Dia tanya, ya Allah, engkau suruh aku sujud pada Adam. Tanah dengan api ni betul ke? Tanah dengan api ni, api tak mulia daripada tanah. Contohnya kan. Kalau tanya dulu tak apa. Kan? Mungkin juga boleh tahan kalau tanya. Tapi ni tak nak tanya. Dia terus kekal dengan keegoan dia. Sama juga macam seorang isteri, seorang suami kadang-kadang kan. Kalau kena tegur contohnya. Isteri bila ditegur oleh suami, melenting terus. Sebab apa dia melenting? Sebab ego. Sebab rasa, aku tak salah. Aku tak salah. Suami juga kadang-kadang bila mendapat nasihat daripada isteri, dia kata, engkau siapa? Engkau siapa? Aku ketua dalam keluarga. Siapa engkau nak cakap macam tu? Ataupun engkau yang tak faham. Dan sebagainya. Bila kita sentiasa letakkan dalam kepala kita bahawasanya kita ni lebih besar daripada orang lain dan sebagainya, maka ketika tu kita akan jadi orang yang memang teruk, memang binasa. Dan patutlah dalam hadis dalam Al-Quran banyak sangat menyebutkan tentang sifat ego dan sifat takabur ni, terlampau banyak. Sampaikan disebutkan dalam satu hadis, siapa yang ada sedikit pun rasa takabur dalam hati dia, maka tidak dapat masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Ini paling kita risau sekali. Jadi biarlah kita sentiasa berdoa sangat, ya Allah, jauhkan aku daripada sifat sombong, dan sentiasalah cari ubat-ubat dan penawar kepada sifat ni. Tajuk kita pada hari ini sebenarnya kita nak sebut falsafah burung merak. Burung merak. Sebab ada yang tanya, kenapa pula nak falsafah burung merak? Kesian burung merak kan, lawa-lawa cantik dia. Tapi betul, dia memang dia cantik, kita tak nafikan. Tapi kecantikan yang ada pada dia, kadang-kadang kita perhatikan, ini ibarat je lah sebenarnya burung merak tidak berdosa pun, sebab dia binatang kan. Tapi ini ibarat. Sebabnya kalau kita perhatikan, saya pun baru je diberitahu, kata burung merak ni, minta maaf pakar-pakar haiwan di luar sana kalau salah tapi saya diberitahu, kata burung merak ni, dia kalau tak ada orang datang, dia punya sayap dia tu ataupun belakang dia tu, dia tutup aja. Tapi bila ada saja orang datang, dia akan terus buka dia punya sayap di belakang dia tu kan, yang cantik tu, terus dibuka kan, terus nampak menunjukkan kecantikan dengan megahnya. Hatta kalau kita tepuk tangan pun, dia akan buka dia punya tu. Maknanya dia menunjuk-nunjuk. Dia ada rasa menunjuk-nunjuk, dia rasa dia hebat dan sebagainya. Tapi cuba kita tengok, dia walaupun nampak hebat, nampak cantik dan sebagainya, tapi ada kelemahan yang sangat pada dia. Contohnya, dia tak boleh terbang gagah seperti mana burung helang contohnya. Dia tak boleh terbang laju macam burung-burung yang lain kan. Maknanya kelemahan dia tu dia lupa. Dia cuma boleh menunjuk-nunjuk pada kecantikan dia yang sementara dan sedikit saja berbanding dengan kelemahan yang banyak. Dan buat pun untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Kalau kita tengok sifat takabur ni contohlah, kadang-kadang kita lupa kelemahan kita yang begitu banyak,
kita cuma fokus pada kelebihan kita yang sedikit. Itu pun kalau betul itu kelebihan. Kadang-kadang tak lebih pun, tapi kita yang rasa lebih, syok sendiri. Jadi kalau pun kelebihan tu ada, sedikit aja nak banding dengan kelemahan yang banyak, ataupun nak banding dengan kuasa Allah Ta'ala yang lebih besar. Kadang-kadang kita rasa, yalah orang dia baru naik satu kereta. Dulu-dulu dia naik kereta yang harga 25,000. Tiba-tiba dia naik kereta yang harga 50,000. Bila dia naik kereta yang harga 50,000, dia rasa hebat sangat dah. Padahal bila dia bawa, tengok-tengok kat sebelah dia ada kereta yang harga 1,500,000. Jauh lagi hebat lagi. Tapi baru naik kereta 55,000 pun dia rasa, oh hebat dah aku ni. Kena pula parking kereta sebelah kereta lama dia. Dia rasa, oh hebat aku ni. Padahal kereta dia masih kecil lagi. Nak bandingkan di sana ada lagi kereta-kereta yang lebih besar lagi. Jadi sifat takabur ni tak mesti pada orang kaya. Dia tak semestinya pada orang kaya. Kadang-kadang orang yang selemah-lemahnya pun dia boleh ada lagi rasa takabur. Orang yang sakit dekat katil hospital, dah tunggu lagi berapa hari je doktor kata ni, nak tunggu masa je, itu pun boleh ada sifat takabur kadang-kadang. Masih lagi ada sifat ego dan sebagainya. Bila kita nasihat tak pun nak terima, bila kita cakap tak pun nak dengar, ataupun dia berasa dia lebih hebat daripada orang lain. Itu yang kita tengok kadang-kadang, dia masih lagi marah-marah, masih lagi maki hamun dan sebagainya. Padahal baring kat katil hospital tu, dia maki-maki hamun nurse tu. Kalau nurse tu cabut je satu aja, mati dia kan. Tapi itu pun ada hati juga nak belagak tu. Kan. Jadi sebab itu yang kita sebutkan bahawasanya penyakit takabur ni penyakit yang sangat-sangat bahaya. Dan bila kita tak tahu yang kita tidak tahu, itulah antara yang disebutkan Imam Ghazali, larilah daripada orang seperti orang ini seperti mana engkau lari daripada binatang buas, daripada singa yang buas. Sebab orang macam ni, dia akan memudaratkan diri dia dan memudaratkan juga orang sekeliling dia. Allah alam. Itu dia bicara awal kita, mukadimah berkaitan tajuk kita falsafah burung merak. Cuba kita perhatikan di awal pertemuan kita, adakah kita ada ciri-ciri yang dikatakan Ustaz sebentar tadi. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika, akan kembali selepas ini terus bersama Usrati di IKIM FM. Terima kasih kepada anda terus bersama di waktu ini menerusi rancangan Usrati di IKIM FM. Kita bersama dengan Ustaz Abdul Qadir Jufri pada petang ni bicara berkenaan falsafah burung merak ataupun ego lah Ustaz ya. Dan untuk rakan-rakan kita, anda boleh hubungi 0362051500. Sekali lagi 0362051500 untuk sebarang perkongsian berkaitan tajuk kita, ataupun menerusi Facebook yang telah pun kita post gambar Ustaz di Facebook IKIM FM petang ni. Ustaz, sebelum kita meneruskan berkenaan dikatakan ego ataupun falsafah burung merak ni Ustaz, tadi Ustaz sebut penyakit ego ni adalah penyakit yang memudaratkan diri dan juga orang lain. Dan katanya tadi kalau orang yang sakit dah pun fizikalnya, kalau hati itu masih ada penyakit ego dan sombong, dia tetap lagi berkelakuan seperti itu Ustaz. Macam mana kita nak tahu Ustaz, adakah diri kita memiliki ciri-ciri orang yang ego tinggi itu Ustaz? Okey. Antara ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama tasawuf daripada dulu lagi, disebutkan antaranya adalah bila dia berada bersama dengan orang lain, dia mesti hendak dihormati, diletakkan di hadapan. Di maknanya kalau duduk dalam majlis, kalau orang letak dia seat belakang, memang mengamuk dia. Kan? Oi, mana boleh aku ni datuk sekian-sekian. Contohnya kan, dia berasa begitu. Kenapa kena letak ke belakang? Aku kena letak depan. Contoh. Maknanya hendak berada di hadapan bila ni. Kemudiannya antara sifat ego adalah tak boleh dinasihati. Nasihat dia akan melenting, dia akan melompat, dia akan melawan bila nasihat. Yang seterusnya antara sifat takabur adalah bila kita ni kita cek pada diri kita sendiri. Tadi bila nak berada di majlis, dia nak ke hadapan. Bila dia ditegur, dia akan mengamuk. Bila dia pula menegur, melebih-lebih pula. Melebih-lebih macam dia tu sempurna. Macam dia tak ada salah, orang lain saja yang salah. Kemudiannya dia mula merendah-rendahkan orang lain. Merendah-rendahkan tu antara sifat ego. Kemudiannya pula dia suka bercakap aku. Tak habis-habis aku. Tak kiralah ana pun sama juga. Walaupun bunyinya macam bagus kan. Tapi dia je balik-balik aku, tak ada orang lain ke? Maknanya kalau bercerita tu kan, kadang-kadang kita perhatikan kawan-kawan kita, kalau kita bercerita ramai-ramai, mesti ada dia punya cerita lebih daripada orang lain. Bercerita tentang kehebatan diri. Suka sangat. Tapi kita tak nafikan di sana adanya masa-masa yang perlu takabur. Ada masa yang mana takabur ini terpuji. Ada yang dipanggil sebagai takabur yang sifatnya mahmudah, dipuji, iaitu
takabur di hadapan orang yang takabur. Maknanya lawan balik. Lawan balik ni bukan nak bertelagah, tidak, tapi kerana kebenaran. Contohnya begini. Contohnya seorang ibu kan, kadang-kadang bila anak tu melawan, kadang-kadang dia cakap juga, mak ni makan garam lebih dulu daripada kamu. Tu kan takabur juga tu. Tapi tu tak apa. Ada nasihat di situ. Sebab anak tu ego, maka dia kena tundukkan ego tu dengan menunjukkan kelebihan diri. Sama juga seorang guru. Kadang-kadang bila dia bercakap dengan orang yang jahil, orang yang jahil tu duk berlawan dengan dia, dia terpaksa sebut. Dia kata, saya ni belajar 8 mazhab dah. Dia terpaksa sebut gitu. Dalam semua mazhab saya belajar ni 8 mazhab, tak pernah jumpa apa yang kamu cakap ni. Kan nampak macam bunyi takabur, tapi terpaksa dia buat begitu untuk mendiamkan orang yang ego tadi tu. Sebenarnya orang tu ego. Sebab itulah dia berani untuk lawan dengan seorang tu guru begitu. Dan hari ini kita perhatikan, memang dalam masyarakat kita banyak yang begitu. Banyak yang tidak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Jadi dia rasa dia alim. Dia rasa dia tahu macam-macam. Hanya semata-mata kerana Google ada kat depan mata dia, kat jari dia, dia boleh search saja. Jadi dia berani untuk berlawan dengan tok-tok guru, dia berani untuk berlawan dengan para masyayikh kita. Dia mulalah dia sendiri keluarkan hukum dan sebagainya. Patutlah kita kata mufti kat Malaysia ni ada 14 juta. Sebab bukan 14 orang je, 14 juta sebenarnya. Sebablah ego tu sebenarnya. Lepas tu bila dia tak boleh nak cakap dia tak tahu. Bila dia tanya soalan pada dia mesti jawab kata aku tahu. Dia tak boleh kata ni saya tak tahu, saya bukan ustaz, saya bukan orang alim. Contohnya dia tak boleh sebut gitu. Dia kena tunjuk tahu juga, sebab ego dia tu mengatasi takwa. Itu beza dengan Imam Malik radhiyallahu anhu dulu kan, bila disoal berpuluh-puluh soalan hanya jawab 3 soalan. Sebab egonya diturunkan, takwa yang dinaikkan. Ketika mana takwa dinaikkan, ketika itu egonya dia boleh check, dia boleh balancekan betul-betul supaya dia betul-betul mengetahui mana yang dia tahu betul-betul, mana yang dia tak pasti, mana yang dia tak tahu dia takkan jawab, mana yang dia tahu dia jawab. Jadi yang salah kita ni sebab kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Mulalah ni minggu depan ni masuk tahun baru hijrah kan. Kita akan dengarlah dekat internet, baca kat internet, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, akan tersebar pula orang kata doa awal tahun, doa akhir tahun tu bid'ah lah, haram lah, apalah kan. Dia mulalah sebar benda-benda macam tu minggu depan. Jadi saya sebut awal ni bukan apa, senang, saya tak jawab lagi dalam minggu depan. Nanti kan mesti ada orang tanya punya. Jadi senang-senang jawab. Jadi sebab apa yang jadi gitu? Sebab tak tahu yang dia tu tak tahu. Tu ego tu sebenarnya. Dia rasa bangga, rasa bongkak, sampai merasakan apa yang ulama buat, apa yang ulama ajar, benda-benda tu tak betul. Dia rasa dia lebih hebat daripada para ulama tu. Ini adalah takabur yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Wallahualam. Baik Ustaz, ada juga kita raikan soalan menerusi Facebook dan juga talian kita 0362051500 sebentar nanti. Dan apa pun ada yang bertanya pada Ustaz, bagaimana Ustaz, Saiful Islam bertanya, bagaimana nak hilangkan ego dengan orang yang baru kenal. Kadang-kadang orang ni baru kenal, dia ada orang kata hidung tinggi lah Ustaz, tak nak bercakap dengan dia. Macam mana tu Ustaz? Dia kena bezakan antara orang yang pemalu dengan yang ego. Kadang-kadang malu, dia rasa rendah diri sangat-sangat. Bila nak bercakap tu dia rasa kalau dia bercakap mulut dia sengit agaknya. Jadi dia tak bercakap dengan orang kan. Jadi dia takut nak bercakap dengan orang. Jadi orang kalau dia tak kenal, dia tak cakap lah. Tapi tengok sekali tiba-tiba kawan dia yang dia kenal datang, ambil kau, tak berhenti bercakap kan. Jadi senyap je terus. Tapi menyebabkan orang sangka sombong. Itu sebab salah. Yang pertama sekali, kita jangan bersangka-sangka sangat dengan orang. Tak payah bersangka. Kalau orang tu kita tak kenal sangat, kita tak payah nak bersangka-sangka buruk pada dia. Dan patutlah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam penghargaan, salam penghormatan, orang bagi salam kat kita, maka jawablah salam tersebut dengan salam yang lebih hebat lagi daripada tu, ataupun yang sama dengannya. Maknanya kalau orang tu bagi salam pada kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi kan. Itu yang terbaik. Ataupun lebih lagi wabarakatuh dan sebagainya. Bila kita jawab dengan lebih panjang, itu menunjukkan kemesraan dan menunjukkan kita tidak ego. Orang yang ego, bila orang nak salam dengan dia pun dia buat tak tahu je kan. Maknanya kalau orang nak bersalaman dengan dia, tangan nak bersalaman, dia letakkan tangan dia dalam poket cepat-cepat kan. Dia berjalan tu tangan dalam poket supaya orang tak bersalam tangan dengan dia, ataupun mata dia ke lain dan sebagainya. Maka di sana ada beza dengan malu.
Malu ni merah muka dia kadang bila berbual dengan kita dan sebagainya. Maknanya dia malu lah tu. Jadi caranya jawab salam dengan baik, dengan lebih baik ataupun sama. Maka sama juga bila berbual pun macam tu juga. Cuba kita lebihkan sikit jawapan kita. Kalau kita rasa kita malu, takut orang rasa kita sombong, cuba orang tanya sepatah, kita jawab sepatah setengah. Permulaan daripadanya jawapan tu biar lebih sikit. Jawab lebih sikit supaya tak adalah rasa sombong sangat. Ataupun sama, paling tidak sama. Dia tanya 5 patah, kita jawab pun 5 patah. Kira tu 1, 2, 3, 4, 5. Jawab pun sama juga. Jangan orang dah tanya 10 patah, kita jawab sepatah je. Itu yang mula orang rasa kita sombong. Dan biasanya orang akan rasa sombong tu juga mungkin kerana kedudukan orang tertentu. Kan lagi-lagi kalau dia ni ada ilmu lebih tinggi sikit, harta lebih sikit. Jadi bila orang yang kurang berharta cakap dengan dia, memang nak tak nak dia kena belajar juga jadi ramah sikit. Kan? Saya sendiri adalah seorang yang sangat pemalu nak bercakap sebenarnya. Tapi terpaksa belajar untuk ramahkan diri. Terpaksa bercakap juga. Kan? Saya tak jadi DJ sebab itulah. Kan? Sebab fail saya kalau jadi DJ. Kan? Jadi maknanya senyap radio tu. Kan? Pasang lagu je sepanjang masa. Jadi sebabnya tapi bila kita terpaksa, kalau kita tak bercakap maka kita sombong. Mampus belum belagak ustaz. Dia akan jadi begitu. Jadi terpaksa kita belajar, latihlah diri untuk jadi ramah. Dan Nabi SAW, kalau kita perhatikan betapa Nabi SAW tidak berlebih-lebih dan tidak belagak dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW adalah seorang yang sangat tawaduk. Antaranya disebutkan oleh para ulama, antaranya bila Nabi SAW bila bercakap dengan para sahabat, bila duduk bersama-sama dengan sahabat, orang yang datang yang tak kenal siapa Nabi SAW, sampai dia kena tanya siapa Muhammad. Dia kena tanya. Adanya padahal Nabi SAW adalah ketua negara. Kan? Dia akan berbeza sepatutnya ketua negara dengan orang kanan orang kirinya. Tapi bila Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat, orang yang datang daripada jauh, dia tanya, mana satu di kalangan kalian adalah Muhammad? Sampai kena tanya. Maknanya sama lah tu. Maknanya pakaiannya sama, cara bercakapnya sama, kan? Tidak duduk pun sama-sama, bukan duduk lebih tinggi daripada orang lain, tidak. Bahkan sama je semua. Sampai orang tak boleh. Itu Nabi SAW, makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia SAW. Tapi baginda adalah contoh yang paling tawaduk sebenarnya. Baik Ustaz, kalau tadi senyap sampai tak berbunyi takut dikatakan sombong. Yang ni pula Nur Rahman dia kata, Assalamualaikum Ustaz, tolong beri pencerahan bagaimana seseorang yang mempunyai sikap yang dikatakan semula jadi seperti cakap kuat dan kasar untuk berusaha berubah agar percakapannya disenangi dan bukan dikatakan sombong. Yang ni dia natural, dia cakap memang dia lontarannya tu kuat. Dia kadang-kadang sebab dia lahir dekat tepi laut. Kan, saya perhati kadang-kadang macam tu. Banyak sahabat-sahabat yang orang pantai ni, dia cara lontaran suara dia agak kuat sikit. Dia memang nature begitu. Suara dia akan serak sikit kadang dan memang lantang suaranya biasanya. Tapi ini bukan kajian. Ini hanyalah sekadar pemerhatian. Pemerhatian sikit-sikit lah. Banyak kawan-kawan saya kuat suara dia kan. Tengok cek duduk dekat dengan laut. Ataupun duduk sebelah kilang kot. Lahir sebelah kilang. Tu maknanya beginilah. Kalau lah itu adalah nature dia boleh sebenarnya untuk belajar memperlahankan sedikit suaranya dan sebagainya. Antara cara kita minta orang di sekeliling kita untuk tegur kita. Setiap kali kita bercakap kuat sikit, minta orang sekeliling kita tegur. Bagi tahu, sebab kita tahu kelemahan diri kita. Itu yang bagusnya. Bila kita tahu kelemahan diri kita, senang. Kita pun boleh minta orang betulkan kita. Jadi minta sahabat-sahabat tolong tegur saya kalau saya bercakap terlampau kuat, tolong sound, tolong bagi sikit isyarat jadilah. Tunjuk buat sign language je sudah. Kan tinggi sangat tu kan, bagi rendah kan. Macam tu je. Dan yang pentingnya adalah konten lah. Isi kepada apa yang kita cakap tu. Janganlah sombong sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, kita terima pemanggil kita Ustaz. Yang pertama Siti dari Johor Bahru. Ustaz ya? Ustaz, macam mana ya kita ni hendak menundukkan nafsu kita, mungkin ego ke, kalau kita dah bertaubat tapi masih lagi kita merasa indahnya macam mengingati kemaksiatan yang kita buat, dan contoh macam mengumpat ke apa-apa, kita dah menyesali dan berbuat taubat. Adakah tu kerana ego untuk menundukkan nafsu ataupun memang payah nafsu tu nak dibuang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Okey, bila dah bertaubat kan, lepas tu masih teringat lagi kadang-kadang kan nafsu kita ni. Dia mulalah
Kadang dia masih lagi membisik ataupun menyuruh kita untuk buat kejahatan. Memang nafsu memang ammaratun bisu sifatnya. Memang akan suruh buat jahat. Dan kadang-kadang biasalah, kadang kita kalau nafsu kita ni kita layankan, maka ni dah jadi ego ataupun takabur dan sebagainya. So macam mana kita nak buang terus perasaan ego, perasaan takabur ni? Di sana ada dua sudut kita kena perhatikan. Disebutkan satunya dari segi dipanggil ilmi, satu lagi amali. Maksudnya dari segi pengetahuan, dari segi amalan. So dari segi pengetahuan, macam mana kita nak buang rasa-rasa begitu? Kadang-kadang kita nak, yalah, kita kalau mengumpat orang, biasanya orang mengumpat ni orang yang ada sifat takabur. Sebab takabur ni salah satu daripada ibu kepada penyakit. Jadi bila dia takabur, dia senang mengumpat. Sebab dia rasa dia bagus, itu yang boleh mengumpat orang lain. Tapi kalau kita rasa kita ni lemah, kita tak mengumpat orang. Takut saja. Kita rasa lah dia, memanglah dia macam tu, tapi aku pun bukan bagus sangat. Jadi kita payah nak mengumpat orang kan. Okey, jadi sekarang ni ilmu dan juga amalan. Ilmu antaranya kita, ialah kita tahu kita ni perlu tawaduk depan Allah SWT. Kita tahu kehinaan diri kita. Kita tahu kita ni sangat-sangat lemah. Kita tahu bahawasanya diri kita ni sendiri pun tak ada apa-apa. Kalaulah dikikis kulit kita yang nipis itu pun dah tak ada orang nak tengok dah. Buang kulit muka yang setebal berapa milimeter tu pun dah tak ada orang nak tengok muka saya dah. Saya biasa umpamakan, saya kata maknanya kalau saya ni sendiri tak ada kulit, Mas pun tak panggil saya masuk dalam konti ni. Seram je kan. Apa hal pula ni kan. Macam tu. Itu baru tak ada kulit. Kulit tu baru berapa milimeter je. Tapi baru tak ada kulit pun kita dah tak ada nilai. Kenapa, siapa kita untuk rasa takabur? Dan kita ingat balik dosa-dosa kita, ingat balik kelemahan-kelemahan diri kita. Waktu tu insya-Allah kita akan jadi orang yang tidak takabur. Itu dari segi ilmu. Dan solat antaranya, solat juga adalah antara penyebab untuk merendahkan ego. Sebablah kita diajar untuk sujud. Sujud pula kalau solat berjemaah, belakang kaki orang pula tu. Silat-silat hari bulan, dia bangun dulu pijak kita punya kepala. Tak ada masalah. Sebab solat memang diajar untuk kita tawaduk, rendah diri sangat-sangat. Kita rukuk, kita sujud, betul-betul nak menunjukkan kita tawaduk. Dan kemudiannya pula dari segi dari segi amali juga, kita boleh buat perbuatan-perbuatan yang lain, yang maknanya dari segi ubat kepada penyakit ni. Contohnya, kita buat benda yang orang nampak hina. Kita basuh bilik air, public toilet, contohnya kan. Ni bukan apa, dia kata public toilet Ustaz, bilik air rumah saya pun payah nak basuh kan. Jadi kalau macam tu susah. Ataupun dia buat kerja-kerja yang orang nampak hina, biar dia buat tanpa orang tahu. Dan kemudian selalulah buat salah satu benda, amalan-amalan dalam keadaan bersendirian. Benda tu memang akan menjatuhkan ego kita sebenarnya, menyebabkan kita rasa aku ni sebenarnya tak ada apa-apa. Bila kita bermunajat di hadapan Allah SWT pada awal pagi sebelum subuh, waktu tu betul-betul hilang kita punya ego. Dan biasa saya sebut pun dulu dalam rancangan tarbiyah kita, antara kelebihan kita bangun di awal pagi adalah menghilangkan ego ataupun mazmumah dalam diri. Terima kasih Ustaz. Dan kita terima lagi memanggil kita seterusnya Cik Zaidi dari Banting. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana yang terbaik untuk kita menundukkan ego dalam diri kita bila mana kita menghadapi ataupun berhadapan dengan seseorang yang lebih segala-galanya, maksudnya sama ada daripada sudut ilmu, dari sudut pangkat, harta, kekayaan dan sebagainya. Apakah jalan yang terbaik sebenarnya? Baik untuk kita lah berhadapan dengan orang-orang macam itu. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menundukkan ego ataupun sebenarnya rasa rendah diri Ustaz? Rasa rendah diri satu. Yang keduanya mungkin berhadapan dengan orang yang ego. Mungkin orang tu pula ego, kita nak berhadapan dengan orang tu. Jadi dua sudut tu. Mungkin rasa rendah diri bila kita berhadapan dengan orang, maka ini disebutkan dalam kata-kata para ulama, biasanya disebutkan kita mesti ada kemuliaan sebagai seorang Islam, tetapi ada rasa hina sebagai seorang hamba. Kedua-dua tu kena ada. Kita kena rasa bahawasanya kita ni memang mulia bila Allah Ta'ala letakkan Islam pada diri kita. Tidak ada yang lebih mulia daripada kemuliaan Islam yang ada pada kita. Dan kita dapat jadi umat Nabi SAW, kita rasa bangga dan kita rasa bersyukur sangat-sangat. Jangan sampai kerana kita berhadapan dengan orang yang kaya, orang yang berpangkat lebih tinggi daripada kita, hartawan, kita rasa rendah diri sampai lupa bahawasanya nikmat Islam itu adalah mengatasi segala-gala harta atas muka bumi ni. Jadi yang itu menyebabkan kita tak adalah rasa rendah diri, rasa lemah sangat. Dalam saya sama,
kita perlu ingat bahawasanya kita adalah hamba Allah SWT. Bila berhadapan dengan orang lain, orang yang ego, orang yang hebat dan sebagainya, ataupun kalaupun dia tidak ego, tak takabur pun, tapi dia tu adalah orang yang hebat, dia adalah seorang yang alim, orang yang berharta pula, orang yang berketurunan mulia lagi, ada segala-galanya, maka waktu tu kita kena ingat kita adalah hamba Allah, dia juga adalah hamba Allah SWT. Waktu tu kita tak adalah terlalu rasa hina, tapi dalam masa yang sama kita memuliakan orang, letakkan kemuliaan orang sesuai dengan kedudukan dia. Dan kita tidak menghina orang, tapi dalam masa yang sama memuliakan, tak ada masalah, muliakan orang di tempat yang sepatutnya. Dan sebenarnya kalau diperhatikan, ada satu kata-kata hikmah para ulama' ataupun satu contoh para ulama' disebutkan, manusia ni sebenarnya dia ibarat bunga yang cantik dalam satu taman yang begitu indah. Bunga-bunga yang begitu cantik, banyak bunganya kan, taman yang begitu cantik pula. Taman dekat Sepanyol ke mana kan. Ada orang pergi Sepanyol kan. Okay. Jadi nampak bunga-bunga cantik macam tu. Bila nampak bunga-bunga cantik tu, kita perhatikan bunga yang cantik macam mana sekalipun, nanti dia akan menjadi debu yang diterbangkan angin. Dia akan jadi debu, diterbangkan angin. Maka macam itulah manusia kita ni, kita rasa kita ni hebat dari mana pun, nanti lama-lama kita akan menjadi tanah semula. Jadi waktu tu kita tidak lagi dipandang, tidak lagi diingati dan sebagainya. Saya teringat waktu pergi ke Mesir, bukan pergilah, saya duduk Mesir lama. Maknanya bila ke Mesir tu, antara benda yang saya suka bila saya pergi ke piramid tu sebenarnya. Dan walaupun saya tak adalah tempat yang pertama saya pergi di Mesir tu bukan piramid lah kan, pergi makam-makam dulu apa semua, lepas 3 tahun baru saya pergi piramid. Jadi bila pergi ke piramid, antara benda yang saya fikirkan adalah bila masuk dalam piramid, rupa-rupanya Firaun ni bila dia mati, dia akan ditanam sekali dengan segala harta benda dia, dan termasuk dengan gundik-gundik dia yang masih hidup. Semua sekali akan ditanam dalam piramid yang begitu besar tu. Jadi bila dia masuk ke dalam tu, dia dah mati. Ketika tu walaupun dia bawa lah harta benda dia banyak mana sekalipun, gundik dia dan sebagainya, bawa lah berapa ramai, berapa banyak pun hamba, berapa banyak pun harta dalam tu, tak ada manfaat satu sen pun. Tak ada sikit pun. Dia tetap mati dan akhirnya akan hancur juga. Akhirnya perompak-perompak yang masuk ke dalam piramid tu untuk ambil harta-harta dia. Dia terpaksa letakkan satu jenis racun. Saya tengok satu kajian mengatakan ada racun yang dilepaskan ke dalam piramid tu supaya orang tak boleh ambil. Dia sendiri tak mampu untuk halang. Akhirnya bila racun tu habis, hilang, maka ketika tu ramai banyak orang yang boleh merompak masuk ambil harta-harta tu. Itu cara Firaun yang begitu hebat, raja yang begitu gagah, begitu hebat, bina piramid yang sampai sekarang menjadi kekaguman di dunia ni, satu keajaiban dunia. Jadi apatah lagi kita. Kita mati, kita tak tinggalkan apa-apa, melainkan itulah yang kita sebutkan 3 amalan yang berterusan, insya-Allah. Okay, Ustaz, atas kekangan waktu kita ambil satu saja pemanggil kita yang terakhir, Encik Fikri dari Kota Baru. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, macam manakah kita nak membezakan antara keyakinan diri dengan ego diri, dan macam manakah nak kita nak bina keyakinan diri itu pada masa yang sama kita tak ego, kita dapat kurangkan rasa ego diri itu. Macam mana tu? Ya, betul. Itu antara soalan yang selalu kita ni. Bahkan saya pun sebenarnya dalam proses menulis satu buku kan sebenarnya. Insya-Allah, mudah-mudahan. Saya sebutkan tentang yakin sebenarnya, antara yakin dengan ego, antara yakin dengan takabur, ataupun antara merendah diri dengan tiada keyakinan diri. Dia dua tu kadang-kadang kita selalu tertukar, keliru. Antara yakin dan juga takabur, antara rendah diri dan juga tiada harga diri, ataupun hilang harga diri, ataupun terlalu merendah diri. Okey, jadi kalau kita perhatikan, rupa-rupanya dia semua tu dia akan berbalik kepada kita sentiasa ingat tentang kita ni adalah hamba Allah Ta'ala yang hina. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala adalah sumber kekuatan. Jadi bila kita ingat kita adalah hamba Allah Ta'ala yang hina, ketika itu kita tidak akan melampau. Kita ingat kalau ada satu ekor lalat sekalipun masuk ke dalam hidung ataupun telinga kita, tak payah lalat lah, lagi kecil daripada tu, semut contohnya, masuk dalam telinga kita, masuk dalam hidung kita, ketika tu kita dah sakit dan kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita tak mampu walaupun dengan seekor semut sekalipun. Kita tak mampu nak lawan. Maknanya punyalah lemah diri kita ni. So bila kita ingat kita yang hamba Allah Ta'ala yang hina, hamba Allah yang lemah, ketika tu kita tidak akan ego dan takabur. Kita ingat dosa kita dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bila kita ingat kekuatan itu datangnya daripada Allah, kita akan yakin.
Kalau kita rasa kekuatan tu datang daripada diri kita, waktu tu kita akan lemah. Kita tak mampu. Kita akan sentiasa kata, tak mampu aku, tak larat aku. Bahkan saya sendiri pun, kalau fikir-fikirkan dari sudut saya dengan dulu, kalau fikir-fikirkan saya ni seorang yang introvert, orang yang sangat-sangat malu untuk keluar, duduk di rumah, malu untuk bercakap dengan orang, malu, apa-apa malu, dan banyak cerita-cerita tu saya ceritakan dalam buku saya. Sebenarnya ceritanya, kita akan, waktu tu kita akan tak mampu. Saya nak bercakap di radio ni, oi, ramai pendengar ni. TV lagi, ceramah kat tengah-tengah padang pula, kan. Jadi macam mana tu boleh jadi berubah tu. Saya bagi motivasi kepada adik-adik, kepada kawan-kawan, ustaz-ustaz yang lain dan sebagainya, macam mana nak memotivasikan diri, nak beranikan diri untuk berada depan. Saya sebut gini je, kalau kita meletakkan kekuatan tu adalah datangnya daripada diri kita sendiri, memang kita tidak akan yakin, sebab kita tahu kita lemah. Tapi kalau kita letakkan kekuatan itu datangnya daripada Allah, ketika itu datangnya keyakinan. Sebab kita tahu yang menguatkan kita, yang membantu kita adalah Allah semata-mata. Bukan datang daripada kita. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mudah-mudahan pada petang ni insya-Allah kita boleh buang perasaan ego, perasaan takabur, perasaan besar diri, perasaan hebat dan sebagainya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, dia tahu peranan masing-masing. Suami tahu peranan masing-masing, bukan kerana hilang ego sampai tak tegur isteri. Tak, tegur ikut pada-padalah. Tapi dalam masa yang sama, dia tahu juga dia ada kelemahan. Isteri juga begitu. Bila ditegur, terimalah teguran daripada suami. Jangan kerana ego sampai kita melawan, kita menengking balik, kita berletih balik dan sebagainya. Ketika tu hancur rumah tangga, na'udzubillah. Jadi biarlah kita cek sentiasa ego aku ke yang menghalang aku daripada menerima kebenaran. Dan kadang-kadang nak tegur suami tu, kata suami balik lambat, tak mau terima alasan suami. Kadang-kadang kerana ego. Tak boleh terima tu kadang-kadang kerana ego. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang tawaduk. Dan memang ingatlah janji Nabi SAW, orang yang tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat dia. Man tawadu'a rafa'ullah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Semoga kita menjadi sebahagian daripada golongan yang tawaduk, Ustaz, ya. InsyaAllah. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian dalam rancangan Usrati untuk tajuk kita Falsafah Burung Merak. Moga-moga semua beroleh manfaat dan muhasabah kita daripada apa yang kita kongsikan sebentar tadi, insyaAllah. Dan sampai kita bertemu lagi, dah sampai ke penghujung, Ustaz. Cepat masa berlalu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.